ketiga yang selalu dipraktis even di kalangan parents di Malaysia adalah taking omega-3 supplement, okay, to reduce the symptoms of ASD. Okay, before that, okay, kenapa, okay, before that, apa itu omega-3 sebenarnya? Omega-3 ni dia sebenarnya sejenis fat, okay, dia sejenis lemak dan dia di bawah lemak tidak tepung, which is a good fat lah, unsaturated fatty acid, okay. Kita pernah tengok dalam TV dan sebagainya kan kita tengok iklan yang dikata susu tepung, berilah susu ni kepada anak anda, ianya diperkaya dengan DHA, EPA, ALA dan sebagainya, right? So basically this ALA, DHA, EPA adalah merupakan sejenis fatty acid. Okay? Fatty acid ini adalah sangat signifikan, okay, untuk brain development. Macam dalam iklan dekat TV itulah kita tengok anak dia mula-mula tak ada idea, tiba-tiba mak dia bagi dia susu yang diperkaya dengan DHA, EPA, LA ni, tiba-tiba anak dia pandai nak terbangkan kapal terbang kertas tu. So apa yang diorang cuba cakap adalah that sel-sel otak tu berhubung melalui all this type of unsaturated fat. So ya, benda tu memang betul. Dan adakah bendanya signifikan untuk kanak-kanak ASD? Okey, ada kajian membuktikan bahawa memberi omega-3 fatty acid kepada kanak-kanak untuk mengurangkan simptom ASD, ya, ada keberkesanan dia di mana dia improve behavior, mood, imagination, spontaneous speech, okay, dia punya speech skills, pattern, sleep pattern dan juga in terms of focus of autistic children. So kalau tanya saya, tak salah lah kita nak bagi omega-3 fatty acid, omega-3 punya suplemen kepada anak-anak. Tetapi cuma saya nak bagi tahu ya, jika anak anda tiada masalah untuk mendapatkannya melalui sumber makanan yang secara natural, contohnya ikan, telur, brokoli dan kekacang, ini adalah contoh-contoh makanan yang sangat kaya dengan omega-3. So it is better to get it from a natural sources rather than supplement. If your child having a problem or difficulty in eating this type of food, can definitely go with omega-3 supplement. And I juga find out that sebenarnya dia taklah bahaya untuk memberikan omega-3 supplement kepada kanak-kanak. Cuma pastikan dos yang anda beri itu memang sesuai dengan usia kanak-kanak. Jangan ikut recommendation untuk orang dewasa untuk beri omega-3 ni. So bila anda pergi ke farmasi nak beli suplemen ke apa, check berapa yang recommended, berapa gram, mikrogram yang ada dalam tu. Itu adalah satu benda yang sangat penting lah. So kalau nak ni nanti kamu boleh bagi tanya dekat doktor ataupun nutritionist dietitian lah in future. Okay. Selain daripada tu, satu lagi fakta penting mengenai ALA, DHA, EPA ni, dia juga dikenali sebagai essential fatty acid. Essential fatty acid maksudnya badan kita tak boleh hasilkan fatty acid ni. Nak ke tak nak ke, you have to get it from food sources. Maksudnya kena datang dari luar. Badan kita tak boleh hasilkan ALA, DHA and EPA. So benda tu perlu didapati. We must get it from the food sources that we consume. So that's the reason kita kena makan lah. Kita kena makan. Contohnya banyak ikan-ikan, bukan sahaja nak cakap salmon sahaja, even our ikan kembung, our ikan tenggiri and all our sardine, semuanya mengandungi omega-3 ni. So it's not that only expensive food that come from negara barat saja is good in omega-3 ke healthy food. Kita ada banyak makanan di Malaysia yang sangat diperkaya dengan nutrien-nutrien, especially omega-3 ni lah. Ikan-ikan dekat negara kita memang dah cukup dah. Kalau kita try to consume that, we can get our omega-3 recommendation for our body. Okay, even for the child. Okay, so this is number 3 Okay.
Ya itulah 3 benda yang I nampak yang sering diperkatakan dan inilah penerangan daripada saya lah. Dan lagi satu, saya nak share, saya ada baca satu review yang baru dipublish baru-baru ini pada tahun 2019, and this review ni dia concludekan bahawa in certain cases, please in certain case, bukan semua, in certain cases, this gluten-free, casein-free diet ni, and then camel milk, susu unta, and then kekemin ni dia sejenis, dia macam turmeric powder, macam serbuk kunyit tapi bukan serbuk kunyit, and probiotic, makanan macam susu cultured meat lah, macam cultured meat ni macam apa tu, Vitagen, Yakult dan sebagainya, dan juga makanan-makanan yang fermented boleh mengurangkan symptoms of ASD. Tapi saya kena highlight dekat sini, ianya bukan apply untuk kanak-kanak with ASD. It might work for some cases. Itu hasil kajian. Okay. So for parents, boleh cuba one by one. Jangan bagi semua serentak mungkin cuba tengok ada tak perubahan, ada tak improvement in terms of ASD symptoms pada child tu. Kalau ya, then you boleh continue with that. Dan ini kat sini saya bukan nak kata camel milk memang akan membaiki symptoms ASD tapi ianya unik untuk setiap kanak-kanak, anda boleh cuba. Okay. And then kajian yang sama juga, review yang sama juga mendapati bahawa these are the another list of food yang might aggravate ASD symptom. Maksudnya dia meningkatkan simptom. Maksudnya kita kena avoid lah. Try to avoid. Okay. As kita dah discuss tadi, consumption of too much of sugar. Okay. Mengambil aditif. Okay. Penambahan dan perisa. Dan juga pesticide. Pesticide ini adalah racun serangga yang kita letak untuk tumbuh-tumbuhan, untuk pokok, untuk tumbuh-tumbuhan dan sayur semua tu kan. That's why dia didapati in some cases dia meningkatkan ASD symptoms. Okay. Genetically modified organisms, ini adalah contohnya kita kan kita ada something like kita modified genetically plant tu, jagung tu untuk dia hasilkan, contohnya beras beras tu kita nak dia dapat dituai dalam masa 2 bulan, kita genetically modified dia. So didapati ada beberapa kajian yang kata this genetically modified organisms ni dan juga selalunya bakteria ni pun selalunya diguna. Maksud saya akan ada GMO punya organisms, contohnya yang diguna untuk proses cepat makanan ataupun tumbuh-tumbuhan terdapat dituai ataupun menghasilkan hasilan buah ke dan sebagainya. Ada kesan kepada meningkatkan ASD symptoms among children. And then inorganic processed food dan juga hard to digest starch. Dia merujuk kepada kanji yang susah nak didigest. Dia lebih kepada kompleks karbohidrat. Again, saya nak bagi tahu ianya bukan apply untuk setiap kanak-kanak ASD, tapi anda boleh cuba, okay, avoid dan lihat kesannya kepada anak anda. Jika ianya menunjukkan kesan yang bagus, you can proceed. Okay.